Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allazi anzala al-Qur'ana ala khatabil anbiya'i wal mursalin farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Jumaat Asy-Syakirin, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Firman Allah daripada surah Ali Imran ayat 135. Adapun orang-orang yang apabila dia melakukan perkara yang keji, fahisyah ataupun maksiat, ataupun dia zalim diri dia melakukan perkara-perkara yang bukan miliknya, haknya, letak satu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya Allah suruh dia tak buat, ya Allah larang dia buat. Lalu dia teringat akan Allah bila mari Ramadan. Bila mari bulan Ramadan, dia teringat akan Allah yang boleh mengampunkan dia dengan dosa dia yang banyak. Dia teringat akan Allah yang boleh mengazab dia sekiranya dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Lalu siapa yang dapat mengampunkan dosanya melainkan Allah. Dan apabila dia sudah bertaubat, dia tidak kekal dalam melakukan dosa yang sama, dalam keadaan dia tahu itu perkara yang kesalahan yang besar kalau dia meneruskan dosa setelah dia bertaubat. Sahabat yang saya kasih sekalian, insya-Allah dalam kesempatan yang sedikit ini, kita punya tajuk kita pagi ini Muhasabah Ramadan. Muhasabah Ramadan. Ustaz, selalu orang muhasabah lepas Ramadan, betul? Kita selalu buat postmortem lepas habis program, betul? Itu yang tak betul ya tuan-tuan. Itu yang salahnya. Islam tak mengajar kita muhasabah setelah kita melakukan sesuatu, tetapi dia mengajar kita muhasabah sebelum kehilangan sesuatu. Bila kita dengar kunut itu tadi, kunut itu kita dengar pada waktu malam solat witir, menandakan kita berada dalam injury time, masa kecederaan. Wali-wali Allah sudah menangis bermula satu Ramadan, menangis kerana sebab dapat masuk bulan Ramadan, kerana ada orang tak sempat masuk mati. Dia menangis kegembiraan. Lah ni dia sedang menangis kerana kesedihan. Kerana Ramadan begitu laju, begitu cepat pergi dalam keadaan kita tak perasan.
Hari ni dah 19 dah Ustaz, kejap je. Hari ni 20 Ustaz, kejap je. Hari ni 21 Ustaz, kejap je. Hari ni Ustaz, dalam kubur dah Ustaz, kejap je. Nak sebutnya masanya begitu pantas. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pagi ni tanya diri sendiri, apa kita nak capai? Cuba bagi saya beberapa jawapan. Saya Ustaz nak mencapai gandaan pahala 1000 bulan. Alhamdulillah. Saya Ustaz, saya nak tambah amalan saya. Alhamdulillah. Saya, cuba kita rujuk pada beberapa hadis Nabi SAW. Dalam cerita tentang Ramadan, beberapa hadis Nabi, yang paling banyak daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mula buka je, bila kita buka saja kita jumpa dengan hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia masuk puasa dengan keimanan dan juga kedua dengan wahtisaban, tengok muhasabah, penuh pengharapan. Sebab itu kita ni akan merasakan benda itu penting bila kita rasa benda itu peluang terakhir. Hatta sembahyang ni Nabi kata udhkuril mauta fi salati fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun ayyuhsina fi salatihi aw kama qala. Nabi kata, kalau kamu solat, kamu ingatlah mati. Lalu, lelaki yang sembahyang dia diingat mati, dia akan memperelokkan solatnya, bagusnya, cantiknya, khusyuknya, fokusnya, segala-galanya, penghayatannya, bila dia rasa dia solat dalam keadaan solat terakhir dia, subuh terakhir dia merasakan itu amalan solat terakhir, dia pulun sungguh. Kita kalau rasa ini solat kita terakhir, macam mana kita solat agak-agak? Datang awal waktu, duduk belakang imam, kalau boleh jadi imam, tak nak belakang imam, dalam keadaan fokus, dia tak ingat sebelah ada kanan dia karim, sebelah kiri dia kasih, dia dah tak ada dah, dia dengan Allah saja. Seolah-olah kita berada di padang mahsyar. Berkata fokusnya kita. Sedekah terakhir kita pulun. Yang terakhir, puasa terakhir kita pulun. Apatah lagi kita duduk dalam masa-masa keberkatan. Ini masa keberkatan ni. Sebab itu dia akan pergi, luput masa itu. Jadi yang tadi kita minta apa? Masa yang berkat. Kalau tuan-tuan tahu malam ni malam Lailatul Qadar, kita doa minta mati malam ni nak. Nampak? Tuan-tuan pun tak faham apa yang tuan-tuan nak minta. Sayang lagi kat dunia, nak sebut minta doa pun tak berani. Macam kita pergi Madinah, ada hadis sahih daripada Ibnu Umar, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang boleh mati kat Madinah, minta mati kat Madinah. Siapa mati kat Madinah, aku akan beri syafaat padanya. Lalu saya kata, jom jemaah kita doa ramai-ramai mati Madinah. Seorang pun tak angkat tangan, tuan-tuan. Kalau kita tahu bahawa ini Lailatul Qadar, malam yang berkat, Allah ampunkan dosa, apalagi kita nak kalau bukan keampunan. Sama macam hadis tu tadi, yang penuh keimanan dan dia pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampunkan dosa dia yang telah lalu. Kedua, kita jumpa hadis secara khusus daripada Abu Hurairah juga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, lalu Allah akan ampun dosa dia yang telah lalu. Ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, aku nak minta apa, nak cakap apa. Punya banyak permintaan atas muka bumi. Boleh kaya, boleh hebat, boleh terkenal, boleh.
tiba-tiba Nabi ajar pada isteri secara khusus, kepada kita secara umum. Apa dia? Allahumma innaka afuwun, kita tambah karimun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan, ampunkan aku. Pada malam yang berkat, pada malam yang sangat penting, lalu diajarkan oleh Nabi supaya minta keampunan. 3. Yang keempat, hadis daripada Abu Hurairah juga. Maknanya 3 Abu Hurairah, 1 dah Aisyah radhiyallahu anha. Betul dah? Yang keempat, hadis daripada Abu Hurairah bila Nabi naik atas mimbar 1, 2, 3. Mimbar Nabi macam ni lah, 1, 2, 3. 3 nak tangga, betul lah tu. Kadang-kadang masjid tu mimbarnya tinggi sangat. Makmum tengok slip disc tengkuk, slip disc. Tak praktikal sangat. Kadang-kadang rendah sangat, orang belakang tak nampak. Tujuan mimbar tu biar orang belakang nampak, sebab Nabi tak ada mic, tak ada PA system. Bila Nabi nak bercakap, orang belakang tu tak nampak, lalu dibuatkan mimbar. Nabi naik 1, amin. 2, amin. 3, amin. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sa'ital mimbar wa qulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, engkau naik mimbar, engkau berkata amin, amin, amin 3 kali. Kami tak faham. Lalu kata Rasulullah, atani Jibril alaihi salam. Ketika aku naik mimbar, Jibril datang. Terkadang Nabi nampak Jibril dalam bentuk yang asal. Besarnya Jibril dalam bentuk yang asal. Antaranya ketika membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila Nabi balik lari, dia kena peluk dalam gua. Tuan-tuan duduk batu cave, gelap-gelap kena peluk dengan orang, mengelupur. Menggelupur dalam Gua Hira. Naik Gua Hira, ikut jalan hari ni ada tangga. Saya naik, saya turun 2 jam setengah ke 3 jam. Zaman Nabi tak ada tangga, ikut batu. Agak-agak macam mana keadaannya. Allahu Akbar. Hebatnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik keluar, dia pusing tengok kat langit, antara 2 ufuk langit dia nampak Jibril sedang duduk di antara 2 ufuk langit. Besarnya Jibril alaihi salam. Kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk laki-laki. Ini yang kita lihat dalam hadis Nabi. And bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun. Dalam keadaan Nabi kata sedang kami duduk-duduk, datang seorang laki-laki, jubah sangat putih, rambut sangat hitam. La ya'rifhu minna ahadun. Tak ada siapa kenal dia. Nak kata Madinah, orang Madinah bajunya cantik sangat, putih berseri-seri, macam tak ada tanda musafir. Nak kata orang Madinah, kami tak kenal. Maksudnya terkadang Jibril datang, sahabat nampak, Nabi nampak. Yang ni Nabi naik tangga mimbar, Nabi nampak Jibril, sahabat tak nampak. Faham ni? Lalu kata Jibril alaihi salam, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa yang jumpa Ramadan, hujung Ramadan Allah tak ampunkan dia masuk neraka dan Allah jauh daripadanya. Qul amin, qultu amin. Jibril kata aminkan wahai Muhammad, lalu Nabi Muhammad kata amin, dan Nabi Muhammad aminkan. 4. Maknanya falam yughfar lahu, Allah tak ampunkan. Yang kelima Nabi sebut, apa dia? Daripada hadis daripada Ubadah ibnu Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lailatul qadri fil ashril bawaqi man qamaha ibtigha'a hisbatihinna fa innallaha la yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lagi canggih hadis ni. Daripada
Ubadah ibn Samit daripada Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu berlaku pada hujung akhir dari Ramadan. Bila? Bermula malam ini. Malam ni malam 20. Malam tu 20. Boleh tak malam ni berlaku Lailatul Qadar? Macam tak boleh ya tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh. Boleh. Dan man qamaha ibtigha'a hisbatihinna, siapa yang bangun menghidupkan malamnya kerana apa? Dengan penuh pengharapan Allah pandang dia, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. 5 hadis ini menceritakan pada kita, fokus kita dalam bulan Lailatul Qadar ini, dalam bulan Ramadan dan adanya Lailatul Qadar apa tuan-tuan? Pengampunan. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut satu je. Lailatul Qadar itu yang disebut malam yang mana digandakan amalannya menjadi 1000 bulan. Itu sebagai umpanan saja. Umpanan. Sebab itu yang mencari sebenarnya bukan 1000 bulan amalan digandakan. Sahabat saya masa minyak tengah naik dulu, masa PKP minyak turun kan, masa minyak tengah mahal, tuan-tuan tahu gaji dia berapa sebulan? Gaji dia RM20,000 sebulan. Bonus dia 6 bulan gaji. Maknanya gaji dia 120,000. Dia cakap kat saya, dia kata, gaji aku bonus 6 bulan, company bagi 6 bulan, 120,000 gaji dia. Dia cerita kat saya, gaji dia 120,000. Nasi lemak sebungkus pun tak bagi. Bukan minta nasi lemak dia tu, nak cerita hebatnya gaji 6 bulan bonus. Tuan-tuan, Allah nak beri kita 1000 bulan. Kalau kita kerja hari Isnin ni, kita punya bos panggil kita masuk bilik dia. Dia kata, mari Sat, nak cakap dengan you. Ada apa bos? Nampak macam suspend dia. Marilah. Bila masuk, I suka tengok you. Kerja bagus, tip-top, selalu pergi surau, baik, dengar rakan sekerja bagus. I nak bagi you bonus. Bos kata itu duit tak ada company. Tak, untuk you ada. Bos nak bagi berapa bulan gaji? 1000 bulan. Agak-agak tuan-tuan sampai rumah tak? Rasanya gila tuan-tuan. Saya rasa gila, wire short. Nak cakap isteri pun tak sempat. Gila-gila, putus wire. 1000 bulan. Allah nak beri 1000 bulan. Tapi isu dia bukan 1000 bulan. Isunya Lailatul Qadar itu. Tengok. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ayu wama muallimuka ma Lailatul Qadar. Aku nak ajar kamu apa malam Lailatul Qadar. Wa hadza at-tafkhim sya'nuha wa ta'zimu qadaruha wa bayanul muda syarfiha wa sumya bidzalika li anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma syaa min amrihi ila sanah al-qabila aw li 'azmi qadariha wa syarafiha. Wa qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Az-Zamakhsyari, tengok. Ini kita nak bincang. Yang dikatakan makna Lailatul Qadri Lailatul Takdiril Umuri wa Qada'iha. Yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu, yang kita nak fokus dengan hadis yang 5 yang banyak tu tadi. Pada malam Allah menetapkan seluruh urusan hamba makhluknya di atas satu ketetapan. Maknanya Allah nak tetapkan pada malam tersebut untuk orang yang mencari. Allah nak tetapkan urusan kita. Saya nak tanya ibu-ibu, maklum belakang, Pak Long maklum saya nak tanya. Kita 10 tahun lepas, kita 20 tahun lepas, kita 30 tahun lepas, kita 40 tahun lepas, mana lebih baik dengan kita pagi ni?
Tahun lepas, dulu. Sekarang ni teruk ah. Sekarang kan? Sekarang. Bagus. Tahu tak kenapa? Ini tanda Allah kasih kita. Ini tanda Allah kasih kita. Maknanya, daripada penduduk dunia yang begitu ramai, Allah pilih kita untuk menjadi hamba-Nya yang beriman, satu. Allah pilih untuk menjadi hamba-Nya yang solat subuh berjemaah, dua. Allah pilih untuk menjadi hamba-Nya yang solat berjemaah, duduk berdoa, lepas tu dengan kuliah, tiga. Yang keempat, Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba-Nya yang hati dia sejuk, condong, cenderung, kasih, cinta kepada apa saja yang namanya perintahnya. Dia rasa sejuk. Hati kita semakin sedap dengan agama, semakin seronok kita baca Al-Quran. Ini semua pilihan. Maksud saya, tak semua hamba dia Allah bagi. Maknanya ia dipilih-pilih. Maknanya itu anugerah Allah. Maknanya bukan sebab kita bagus kita beriman, bukan sebab kita bagus kita tinggal maksiat, tetapi pilihan Allah. Itu namanya hidayah. Berapa ramai orang duduk di sebelah masjid hidayah, tak mari masjid. Dalam keadaan kita duduk dalam suasana ini. Ini pilihan Allah. Yang kedua, kadang-kadang dengan sebab doa kita dah masuk. Siapa yang minta dalam malam Lailatul Qadar, tadi kan takdirul umuri wa qada'iha. Penetapan itu dah berlaku. Dan kadang-kadang sahabat-sahabat bukan sebab doa kita, doa mak bapak kita, atuk nenek moyang kita dulu yang minta Lailatul Qadar pada malam tersebut. Ya Allah, anak cucu aku ya Allah, jadikan anak cucu aku anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang beriman padamu ya Allah, anak-anak yang mendirikan solat, menutup aurat, boleh baca Quran. Orang yang berdoa dah masuk ke dalam kubur, sudah masuk ke alam barzakh. Anak cucu dia terkesan dari tempias doanya pada malam Lailatul Qadar. Jadilah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat pagi ni. Sebab itu, ini yang kita kata lebih penting daripada 1000 bulan. Walaupun gandaan dia cukup hebat, namun di sana ada benda lain yang kita nak. Penetapan ketika turunnya keberkatan yang Allah berikan, takdirnya pada malam tersebut, kita sedang memohon benda yang baik. Maksudnya kita minta diampunkan, wajib Allah ampunkan. Kita minta kesejahteraan, keberkatan, wajib Allah beri, Allah perkenankan. Kita dengan hajat yang banyak, wajib Allah beri, dengan syarat. Orang-orang itu ada syarat. Qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Sebab itu kita muhasabah sekarang. Kedua, sahabat-sahabat, kita tak tahu bila kita mati, betul? Tak tahu kan? Kenapa tuan-tuan tengok saya macam tengok roti john ni lapar? Lapar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mati ni kita tahu, tuan-tuan. Semua tahu mati. Cuma tak faham. Tahu dengan faham lain. Tahu di sini, faham di sini. Orang yang bijak, genius dalam dunia, dia pandai-pandai, knowledgeable, ada ilmu, tapi dia tak faham. Sebab tu dia tak beriman. Faham di sini. Kita tahu kita mati bila-bila, sudden death. Tapi adakah kita bersiap untuk mati? Sebab itu kepandaian yang diletakkan pada sisi Allah. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang muhasabah diri dia. Ini yang kita buat pagi ni. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk matinya. Betapa dia menyungguh mempersiapkan kematian. Yang kedua, Lailatul Qadar kita tahu tak? Lailatul Qadar lebih senang daripada
kita meneka-neka kematian. Pertama, dia berlaku dalam bulan Ramadan. Satu. Kedua, Nabi sebut lagi. Apa dia? Dalam hadis yang sebentar tadi saya baca. Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 al-ashru al-bawaqi. Ada lafaz al-ashru al-awakhir. 10 malam akhir, bermula malam ini nanti. Dimudahkan lagi oleh Nabi. Nabi bagi diskaun lagi. Nabi kata apa? Wahya lailatu witri. Malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam ganjil. Tis'un aw sab'un aw khamisatun aw salisatun aw akhiru lailatin. Dia berlaku pada malam yang ke-29, malam 27, malam 25, malam 23, ataupun malam yang terakhir. Nak sebutnya apa? Nabi beri diskaun lagi pada malam-malam ganjil. Ada tak? Ada. Ustaz, kalau saya bangun malam ganjil genap, saya tak bangun. Tuan-tuan, dia boleh berlaku pada malam genap juga. Habis Ustaz, saya bangun hak ganjil saja, padan muka. Nak sebutnya apa? Orang beriman kita ulang balik. Qama imanan. Man qama ramadana imanan. Man sama ramadana imanan wahsisaban. Dibangun dengan penuh keimanan, kerana orang yang beriman sahajalah yang mampu memikul tanggungjawab yang Allah perintahkan. Tak timbul isu penat, tak timbul isu berat. Lalu dalam keadaan ini sahabat-sahabat, kita nakkan beberapa perkara untuk kita mencapainya. Pertama, gandakan doa dengan penuh azam dan tekad. Doa yang Pak Imam baca tadi, Allahumma zuqna lailatul qadri, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma inna ala ihya'iha wa qiyamiha, Allahumma barik lana fi Ramadan. Tengok, kita masuk daripada Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban. Habis Rejab, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Habis Rejab, habis Sya'ban, masuk Ramadan, kita minta hari tu wa balighna Ramadan, kita masuk Ramadan, doanya dah jadi lain. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadri. Wahai Allah, berkati kami sepanjang Ramadan dan sampaikan pada kami Lailatul Qadar. Maksudnya dalam keadaan doa itu kena kuat lagi. Tak perlu bahasa Arab pun. Doa dengan macam mana doanya? Dengan kesungguhan macam mana? Dengan air mata, tuan-tuan. Perlu muhasabah. Kita ambil masa, kita doa. Sorang-sorang, ya Allah, aku dosa banyak, ya Allah. Ramadan kau bagi peluang pada aku. Allah nak kita dekat dengan dia. Perasan tak? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 183 cerita wajib puasa, kutiba alaikumus shiyam. 184 Al-Baqarah, surah yang sama, cerita ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, puasa. Yang ketiga 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, cerita bulan Ramadan juga. Tiba-tiba 186 dia macam melompat sikit. Bunyi dia, wahai Muhammad, kalau hamba-hamba aku bertanya pada kamu tentang aku, kamu beritahu aku dekat. Aku nak mengampunkan. Fa inni qarib. Kalau dulu jauh dari surau, aku lembutkan hatinya. Aku tutup jalan-jalan kejahatan. Aku tutup pintu-pintu neraka bulan ni. Aku biar hatinya lembut, aku bukakan pintu-pintu syurga. Kalau selama ini dikata syaitan menghalang dia buat kebaikan, syaitan tu aku rantai. Lembut tu yang banyak, mari surau, mari masjid Ramadan. Marilah.
Tu yang banyak buka Al-Quran. Marilah. Sebab aku nak ampunkan, tapi ikut syarat aku. Tuan-tuan, syarat kita bila bercinta kena ada persamaan dengan kekasih kita. Biasa dah. Tuan-tuan biasa bercinta tak? Tak biasa. Tak biasa. Alhamdulillah. Subhanallah, macam Lailatul Qadar rasanya. Tak, Malung tak pernah bercinta Alhamdulillah. Macam mana orang bercinta? Dia tanya makwa dia, you suka makan kuih apa? Makwa dia kata, I suka makan kuih cucuk badak. Apa pakwa dia kata? Sama dengan I pun suka cucuk badak. Makwa dia kata, I suka beli cucuk badak dekat Aeon tu, kat depan, kat simpang 3 Aeon, PU2. Sama dengan I daripada Johor Bahru, rumah I datang beli cucuk badak, I balik Johor Bahru. Punyalah pembohong. Kita nak makwa kita merasakan ada persamaan, baru dia pandang kita, dia tengok kita, beri perhatian dan dia berikan cinta kepada kita, dan cinta itu ada persamaan. Kita nak Allah kasih kita, cinta kita, kita tak mengikut syarat dia, lalu Allah takkan perkenankan. Aku nak beri, tapi dengan syarat aku. Dalam keadaan Allah lembutkan hati kita Ramadan. Tu yang balik. Bila kita rasa berdosa, ya Allah, kemana aku nak pergi dengan dosa aku? Kita ni mati, Allah tak ampunkan. Kemana kita nak pergi, tuan-tuan? Seandainya kita memerintah dunia, kita raja dunia, kita mati, Allah tak ampunkan dosa kita. Dekat kaunter mana kita boleh menebus dosa kita? Sebab itu ketika ditetapkan malam Lailatul Qadar, kita mohon Allah ampunkan dosa kita. Ketika itu, bila Allah ampunkan dosa kita, semua keberkatan lain akan Allah bukakan. Sebab itu, pertama, kuatkan doa-doa kita. Yang kedua, banyakkan sangka baik. Setiap malam Ramadan itu sangka baik Allah bagi kita Lailatul Qadar. Kita sangka baik Allah ampunkan dosa kita. Kita sangka baik Allah rahmati kita. Sebab Nabi pesan, Allah sebut dalam hadis qudsi, Anna 'inda zanni 'abdi bi. Aku berada di atas sangkaan baik hamba-Ku kepadaku. Dan kalau kamu minta syurga, kata Rasulullah, mintalah syurga Firdaus, kerana syurga Firdaus paling tengah dan paling tinggi. Maknanya syurga ni seolah-olah disusun oleh Allah daripada bawah je naik ke atas. Yang paling tengah, yang paling tinggi syurga Firdaus. Adapun kiri kanan itu syurga-syurga yang lain. Maksudnya Nabi dia nak membina sangkaan baik kita pada Allah. Apa maksudnya? Hatta kita nak syurga pun minta syurga first class, paling tinggi, dalam keadaan kita bukan siapa-siapa. Ini cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, sahabat-sahabat, susun program ibadah kita. Sebab itu ada i'tikaf. Walaupun hukum dia sunnat muakkadah, tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan ketika Nabi nak wafat tahun terakhir 10 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah Rabiul Awal. Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Maknanya tahun 11 Hijrah. Nabi belum jumpa Ramadan. Ramadan terakhir Nabi tahun 10 Hijrah. Cuma pelik tahun 10 Hijrah, Nabi khatam dengan Jibril Quran 2 kali khatam. Setiap tahun tadarus dengan Jibril 1 kali khatam. Sebab tu tadarus ini mesti 2 orang, 2 pihak. Tadarus, tafa'ul, satu baca, satu semak, satu dengar, satu baca. Tadarus itu penting. Kita kadang-kadang bukan tak boleh baca Quran, boleh, tapi jarang baca. Tu yang tetap tak zak-zak, gagap-gagap. Allazi ngam ta'alaihim. Kau ngam dengan siapa?
Baru baca sikit tekong marah, izhar tu izhar. Baca sikit idgham tu idgham. Akhirnya kecil hati. Keluar daripada halaqah tadarus, ambil Quran, duduk belakang, baca seorang-seorang. Tengok aku baca seorang-seorang tak salah pun, memang tak salah, tak ada orang tegur. Sebenarnya ketua kumpulan tu bagus, bukan dia marah, dia sayang. Sebab kalau lambat nanti kumpulan dia habis baca Quran, lambat khatam. Lambat khatam, lambat dapat kain pelekat cap gajah duduk. Tu yang dia marah tu. Tu yang kita ni bila solat tarawih rasa malas ya. Sebab salah kita. Laki-laki pakai kain pelekat cap gajah duduk. Pakailah kain pelekat cap gajah berdiri. Tu yang nak berdiri semayang je ni nak duduk. Sebab kain gajah tu duduk kan. Tu yang malas. Sebab itu pelik Nabi bertadarus pada tahun 10 Hijrah 2 kali. Dan lagi pelik Nabi iktikaf tiap-tiap tahun 10 hari. Tahun terakhir Ramadan Nabi iktikaf 20 hari. Masuk malam 11 puasa Nabi dah iktikaf. Kata Dr. Syekh Mustafa Al-Bara yang dikatakan iktikaf apabila menetap seseorang itu di dalam masjid dengan niat. Itu iktikaf. Sebab itu kita masuk, kita duduk nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dalam program ini 10 malam akhir insya-Allah dia dapat Lailatul Qadar. Cuma kita kerja tak boleh duduk dalam masjid. Kita balik rumah kan lepas solat raya boleh. Ibu-ibu pun marah. Abang kan saya dah kata jangan qiyamul lail. Kan dah sesama, kan dah demam, kan dah batuk, kan. Ibu-ibu patut tolong suami untuk menjadi ibu-ibu yang bersemangat, wajar dalam membantu suami beribadah. Lalu kita susun dalam keadaan kita tak boleh sepenuh, kita ambil. Macam malam esok kan 20, datanglah seorang ni duduk-duduk. Kalau ada program qiyam, buatlah berjemaah. Kalau tak ada, kita datang muhasabah, bawa air sikit, bawa tamar sikit, duduk baca Quran penat solat, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Penat zikir, berdoa, penat berdoa, tidur. Bangun lagi. Dalam keadaan kalau kita amalkan, kita kena malam Lailatul Qadar insya-Allah. Yang keempat, sahabat-sahabat, kita kena banyakkan apa dia? Berzikir, berselawat, beristighfar. Sebab itu bagi ibu-ibu, saya ustaz, payah, saya haid. Macam mana nak buat macam laki-laki? Bukan maksudnya begitu, tidak. Ibu-ibu diajurkan tadi dalam hadis Nabi bukan? Yang tanya tu kan muslimat, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau jumpa dengan Lailatul Qadar nak buat apa? Nabi suruh Siti Aisyah memohon ampun kepada Allah pada malam tersebut. Kita boleh minta ampun sambil-sambil kita goreng nasi, beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam keadaan ada haid, cuma tak boleh solat, tak boleh puasa. Ada pun yang lain boleh. Quran tak boleh pegang mushaf saja. Mushaf ni tak boleh pegang. Nak baca boleh, tak ada masalah. Android boleh, senang saja. Cuma tak boleh pegang. Kalau tak boleh, buat benda-benda yang boleh. Tak jadi masalah. Dia akan dapat sama macam laki-laki dah dapat. Dalam keadaan apa? Banyakkan sedekah. Sebab dia kena pada masa yang berkat. Lalu segala-galanya akan jadi berkat. Lalu inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa meminta dan bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah berikan kepada kita bahawa malam penting ini banyak benda besar akan berlaku. Antaranya yang terbesar juga iaitu turunnya malaikat yang banyak. Bukan saja malaikat tuan-tuan. Siapa yang turun? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang turun bukan saja malaikat, wal malaikatu,
Yang turun ialah ketua malaikat. Jibril alaihissalam nak turun, kita tak rasa bangga. Jibril alaihissalam bila habis wahyu turun, Jibril tak turun dah. Bila lagi Jibril turun? Bila Nabi wafat. Nabi tanya pada malaikat maut, wahai malaikat, mana Jibril? Sebelum malaikat maut jawab, Jibril sampai di hadapan Nabi. Penghormatan Jibril kepada Rasulullah sebelum Rasulullah SAW wafat. Bila lagi Jibril turun? Tiap-tiap tahun malam Lailatul Qadar. Dalam keadaan dia turun, kemudian Nabi kata, keadaannya bila kamu lihat pada keesokan harinya, kamu akan nampak bahawa kelebihan yang diberikan oleh Allah itu sehinggalah menjelang fajar. Sebab itu tuan-tuan, bila mana esok hari, bila malam tadi Lailatul Qadar, cahaya matahari itu diredup. Kenapa redup tuan-tuan? Ada ulama menafsirkan Al-Qadar itu dengan sempit. Tahu sempit? Sesak. Sebab terlalu banyak malaikat yang turun, sempit. Bumi ni sempit. Bila nak naik balik ke langit, malaikat malam tu tak habis naik lagi. Bila bertembung dengan cahaya matahari, dia menutup cahaya matahari. Matahari jadi redup. Dalam hal ini kesimpulannya, jangan tanya bila Lailatul Qadar, tapi tanya apa yang kita buat untuk mendapatkan keberkatan pada malam tersebut. Yang kedua, perkara yang paling penting kita nak capai daripada Ramadan ini ialah keampunan. Mintalah, doalah orang-orang yang paling hampir dengan kita, mak dan ayah kita, mungkin sudah meninggal dunia. Kita minta pada malam itu Allah cucuri rahmat pada ibu yang telah mengorbankan nyawa dia melahirkan kita, kepada ayah kita yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kita sehingga menjadi manusia pada hari ini. Minta Allah angkatkan COVID-19 pada malam mustajab. Ramai-ramai minta Allah rezekikan kepada kita pintu-pintu langit ketika dibuka. Mintalah Allah bersangka baik. Kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa tuan-tuan cukup sekadar itu. Boleh dah. Saya terima kasih pada hari itu sebelum Ramadan ada yang telah menyumbang kepada pembangunan pembinaan. InsyaAllah kalau tak ada aral melintang 2 bulan lagi saya nak naikkan surau dekat tapak madrasah. Kita baru lepas buat SI soil investigation. Kita buat ujian dekat atas tanah tu. Bila tengok tanah tu, konsultan buat, dia dah gali kat dalam berapa jauh kerak, berapa kekuatan dia, result keluar, kita repair balik dia punya arkitek drawing, dia punya plan dengan arkitek dan engineer. Kita akan mulakan. Terima kasih yang tak terhingga, ada yang menyumbang daripada surau kita pada hari lepas sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati sahabat-sahabat. Saya masih lagi mengumpul dan terus mengumpul dana untuk pembinaan madrasah saya di Ulu Bernam, Selangor Darul Ihsan, di kampung Sungai Nilam, Ulu Bernam, Selangor Darul Ihsan. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan, kerana kita nak mendirikan sebuah tempat untuk kita ramaikan nanti, iaitu pengajian Al-Quran akan dibaca di tempat yang manusia tak ada. Dalam keadaan dahulunya tidak ada apa-apa, tetapi kita bangunkan. Mudah-mudahan kalau kita mati besok, ada benda yang boleh kita cerita di hadapan Allah. Ya Allah, aku sedekah sebutir paku ya Allah, sebiji pasir ya Allah, sekampit simen ya Allah, sebiji bata ya Allah. Dalam kita bangunkan. Boleh siapa boleh tengok saya punya page saya, Facebook saya, dalam page Akademi Khairiyah sendiri ada. Kita update apa yang perkembangan-perkembangan yang ada
di sana. Mudah-mudahan insya-Allah. 9 ekar tuan-tuan. Sekarang yang 3 ekar hujung tu saya dah mula korek. Sebab yang hujung tu paya. Kita tak tahu dalam hutan ada apa kan. Bila kita tebak baru tahu yang ni bukit, yang ni curam, yang ni cerun, yang ni paya. Yang hujung tu paya, saya gali, saya nak buat kolam. 5 biji kolam untuk ternak ikan talapia. Untuk makanan pelajar-pelajar besok. Atas sikit bukit tu, saya tanam musangking. Sebab pelajar tahfiz ini, saya ambil anak-anak yatim dan juga orang susah. Saya bagi pendidikan percuma. Jadi untuk generate income, untuk tolong dia. Jadi madrasah siap, pokok pun dah keluar hasil dengan izin Allah, boleh tolong dia. Ikan kalau tak ada apa nak makan, ada ikan. Tanam pokok sayur, kalau tak ada apa nak makan, sayur. Ayam ada sebelah, ambil ayam. Biar mereka boleh hidup. Kalau saya mati besok, ada sumber ekonomi untuk orang-orang yang akan datang teruskan pengajian untuk mendirikan satu tamadun insya-Allah. Boleh dah? Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami, ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami keturunan yang baik. Ya Allah, ampunkan kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa suami kami, isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu. Ya Allah, membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebenarnya dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, ya Allah, pandanglah kami dengan dosa kami yang banyak. Ya Allah, ke mana kami nak bawa diri kami kalau Engkau tak ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Melainkan dengan penuh pengharapan yang ada pada diri kami pada malam-malam yang berkat ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Rezekikan kami Lailatul Qadar, ya Allah. Rezekikan kami pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangunkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami pada malam yang penuh keberkatan ini. Jadikan kami hamba-hamba yang istiqamah, yang condong dan cenderung di atas petunjuk agama-Mu, ya Allah. Agar hati kami ini semakin kasih dan cinta kepada-Mu, kepada Rasul-Mu, kepada kitab-Mu, ya Allah. Hidup kami tenang bersama-Mu, ya Allah. Hidup kami tenang bersama dengan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak minta banyak, ya Allah. Kami minta Engkau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami rujuk balik pada-Mu, ya Allah. Dengan hati kami, dengan noda kami dan maksiat kami berikrar, ya Allah. Kalau Engkau hapuskan dosa-dosa kami akan istiqamah di atas jalan ini, ya Allah, dengan lebih cermenang lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, buat kali terakhir dan seterusnya, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, ya Allah, Kau akan buka kelemahan kami. Kau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami dan Kau akan azab kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya